إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sabar. Dua tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. Kepada orang-orang yang fakir, yang arif dan terpercaya, yang terikat dan kukuh, terserap dan kebingungan di jalan Allah yang sangat mendambakan fana di dalamnya, sehingga mereka tidak mampu kerana saking terserapnya mereka dalam memandang keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsir secara hakiki. La yastati'una darban fil ard. Yang mampu mereka berusaha di bumi ini untuk mencari rezeki material, dan kerana saking tidak utuhnya, tidak berhajatnya mereka kepada dunia dan isinya. Yahsabuhumul jahilu, menyangkalah oleh orang lain, mana orang yang tidak tahu keadaan kondisi mereka, agniya, bahawa mereka ini kaya. Kerana minat ta'afuf, mereka memelihara diri padahal sudah menjauh watak dasar mereka. Mana mereka menyembunyikan kefakiran yang ada mereka, sehingga orang yang tidak kenal mereka menyangkakan mereka ini orang yang kaya. Itulah sifat para sahabat yang hebat. Maka tafsirkan sini secara syariat dan hakikat sekali. Ta'arifuhum, mana kamu mengenalinya, kamu kenal mereka dan menyedari keadaan ruhani mereka. Wahai orang-orang mukmin yang berinfak demi redha Allah Ta'ala, bisimahum, dengan melihat sifat-sifat mana wajah mereka tadi, seperti lemahnya tubuh mereka dengan penampilan kusut masai kerana saking mengabaikan dunia demi bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yas'aluna an-nasa ilhafa, maka tidak meminta kepada manusia, mereka tidak meminta kepada orang lain secara paksa dengan mendesak, ya, terlalu mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak, maknanya itu sifat indah yang ada pada mereka. Tetapi Allah SWT bertajalli, membukakan, dicakar, wala memberi mereka rezeki dari jalan yang tidak terduga. Rezeki zahir mereka ni termasuk dalam rezeki yang lain, rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan dengan sifat yang mulia, iaitulah at-taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, Tuhan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mereka mendapat rezeki daripada tidak dijangka dan tidak dikira. Yang rezeki dipanggil rezeki mau'udun, rezeki paling tinggi. Dia ada rezeki mamluk, dia milik saja, tak apa guna, dia meninggal mati, milik saja. Ada sana ada rezeki maksum yang dibagi taksimkan.
oleh Allah Ta'ala maksum. Ya, ada rezeki madmun, rezeki yang dijamin. Dan tu tak cari pun dapat, tapi tak banyak. Hanya beberapa suap saja untuk menjadi sebab kehidupan dia, menyambung nyawa. Sebab tu lah. Ya. Luqaimatun yukimna sulbah. Itu pembagian rezeki zahir. Ada pun rezeki yang batin, ini makrifat dan seterusnya. Dan setelah kamu mendengar ciri-ciri mereka yang hanyut di dalam memperhatikan keindahan dan keagungan Tuhan, Allahumma ja'alna orang yang hanyut. Apa makna hanyut? Terus mereka ni lazat memandang kebesaran, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hanyut dalam fana dengan Tuhan. Adapun kita ni orang lalai banyak hanyut dengan dunia. Yang malam bagi petang tak ada kerja lain, bergambar dan bergambar sini, apa hantar sini. Dia bila terkejut malaikat maut datang, dia terkejut. Ya. Dia orang yang tidak, dia asyik dengan Allah Ta'ala apabila berlaku pentajalian Tuhan kepada qalbi mereka, roh dan sir mereka. Dan setelah kamu mendengar ciri-ciri mereka yang hanyut, mana yang fana di dalam mempertahankan keindahan, memperhatikan syuhud akan keindahan, kehebatan Allah Ta'ala, keagungan Allah, maka bergegaslah ya untuk menguatkan perangaimu agar kamu mendapatkan kebahagiaan tertinggi yang tidak ada tingkatan lagi di atasnya. Itu makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Itulah akhlak-akhlak sifat fuqara yang berada zaman Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tidak menunjukkan kefakiran mereka, dan qalbi mereka cantik bersinar ya dengan cahaya makrifat, gantungan dia hanya kepada Allah. Dia tidak langsung menggantungkan hati dia kepada pemberian orang, tak ada. Bahkan dia sedang berlazat dengan Tuhan. Penting kita mencari kelazatan dengan Tuhan. Bila dapat kelazatan dengan Allah, kenikmatan dengan Allah, selesai masalah. Tuhan letak di dalam apa pun tak ada heran. Letak di dalam apa kedana pun tak apa. Letak dengan kaya jutawan pun tak apa, tak ada hal. Sebab kalbi dia tidak digantung dengan makhluk. Itulah rahsia bila kalbi digantung dengan Allah. Ya, apa keadaan pun tak ada hal. Tapi kalau kalbi belum mantap digantung dengan Tuhan, dia bergonggah. Dia lambat dengan harta, dia bergonggah. Ataupun dia tarik harta tadi, jadi pun dia bergonggah. Jadi iman dia belum mutamakin. Ini maknanya suhu iman dia tak berapa stabil. Tapi yang arif bila tak ada hal. Iman dia sudah stabil, di mana dia duduk pun dia tak ada hal. Orang letak apa keadaan tak, dia tetap qalbi dia ma'allah fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah, tiap-tiap nafas dia dengan Tuhan. Itu rahsia besar khas Rasulullah SAW bagi pada Sidi Ahmad Ibn Idris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu panggil tahlil makhsus. Tahlil makhsus. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan ketahuilah bahawa ma tunfiqu min khair, apa saja harta baik yang kamu infakkan, apa saja harta yang kamu infakkan perjalanan ta'ala, khususnya kepada mereka itu, fa innallaha, maka sungguhnya ta'ala itu zatnya, bihi alimun, maha mengetahui dengannya. Mana dikaitkan di sini infak dengan inkisyafil ilmi. Apa yang kita infak, maka dia ada dalam kenyataan ilmu Ta'ala pada azal lagi dah. Maksud dia apa? Janganlah kamu pusingkan hati kamu kepada makhluk apabila kamu melakukan infak. Ya, infak sana, infak sini bagus, itu disuruh. Ya.
Tapi ambil gambar pula tunjuk ke orang, itu bahaya sikit. Kalau dia belum matang takut habis itu. Zero. Tapi kalau dia ada niat yang baik untuk memberi ba'is, bangkit orang lain, itu tak apa. Itu serah kepada kematangan makrifat dengan Tuhan. Kalau makrifat dia tak matang, memang terbalik. Kalau makrifat dia matang, tak ada hal. Makrifat dia matang, dipandang af'al Tuhan semua. Macam berlaku pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apabila berlaku masalah memerlukan bantuan untuk membantu ada orang yang fakir, Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk sama-sama selesaikan. Maka orang yang pertama menghulurkan secara zahir ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang Umar ambil dia punya duit form, dia selutnya depan orang ramai, dia panggil infak saya, ini saya bagi dengan yang banyak, jumlah yang banyak. Itu tak riak ke? Sebab orang biasa ni orang yang arif, wali besar. Sayyidina Umar tak cerita dan lebih daripada kutub dia ni, wali besar, sahabat kanan Rasulullah SAW. Maka dia keluar dengan zahir. Dan dalam hadis lain mengatakan infak yang senang baik kita sembunyikan. Tidak tahu tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Jadi benda tu sebenarnya perbahasan dia panjang. Pusing balik, dia punya tempat perbahasan besar ialah al-qalbi, qalbu. Bila qalbi dia ma' Allah, tak ada masalah. Bila qalbi dia tidak ma' Allah, dia satu orang habis. Kalau qalbi ditambah dengan makhluk, habis. Nanti dia buat semua untuk makhluk, dia buat semua nak beritahu makhluk. Dia tak serasi kalau tak selesa kalau makhluk tak tahu. Kalau makhluk puji, dia nera, dia tidur. Itu dia panggil apa? Si bingung. Orang yang bingung dalam ibadat, dia panggil tidak matang. Dia panggil tufuliyah, kebudak-budakan, beringos lagi. Dia kalau orang yang matang, tak ada kisah dia. Orang tahu ke tak tahu ke, dia tak pandang orang. Sebab qalbi dia sedang asyik dengan Tuhan. Apa yang dia keluar, dia nampak dari Tuhan. Semua orang ni pun dia nampak semua minallah billah ilallah, habis, tamam. Dari dia dengan dia kepada dia, habis. Itulah rahsia supaya kita sentiasa dengan dia. Rahsia qalbi bila sentiasa dengan Tuhan, itu jalan keselamatan yang paling tepat sekali lah. Tapi kalau gantungkan qalbi dengan makhluk, itu bahaya, khatar. Lebih bahaya dari telur ujung tanduk. Khususnya kepada mereka itu, fa innallaha, sesungguhnya Ta'ala zat yang mana bihi alimun, dengan apa yang kamu infak dia tahu, cukup itu. Maha mengetahuinya dan akan membalas sesuai dengan pengetahuan. Apa yang Tuhan tahu dalam hati kita, baik dia balas baik, kalau tak baik dia balas cara tak baik, apa, reject dia jawab dia. Kalau ibarat tak ikhlas, reject semua. Allah. Sebab satu orang wali kan, bila satu budak muda bagi hadiah dia banyak, dia tolak, dia pulang balik. Dia pulang, ambil balik dia. Dia nak murid lain tanya, kenapa saya di share tak terima, pulang balik. Yang lain dia terima. Sebab kita aku bimbang takut dia 220. Aku dibukakan kalbi oleh Allah Ta'ala, tengok tak apa betul niat dia tu. Kan kesian dia, duit dia habis, pahala pun tak dapat. Yang ambil balik dia tu. Itu para awliya disuluh dengan nur iman, nur makrifat dalam kalbi. Tiada masalah dalam kalbi kita nur tak ada. Dia tengok gelap banyak. Tengok makhluk, nampak makhluk, sangkut makhluk, itu gelap. Kalau hati yang terang, dia tengok yang makhluk, pum, terus nampak kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Setiap saat dia memerhati. Itu orang nur hati dia terang. Sebab Nabi kata, inna nura iza dakhala qalba insbah sahawan syarah. Nur tu bila masuk dalam kalbi insan, kata Rasulullah SAW. Bukan saya kata, baginda sana kata, infasahawan syarah, terang nanti. Apa itu nur? Cahaya. Apa lawan cahaya? Zulmah, gelap. Itulah kedudukan hati. Kalau gelap, dia tak nampak, dia tak ingat Tuhan, dia tak ingat, tak perasan kebesaran Tuhan, dia tak perasan kewujudan Tuhan. Dia tahu Tuhan ada, tapi tak perasan. Sebab gelap macam ni, tak perasan. Kita nak syuur, keperasanan dengan Tuhan sentiasa ada. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring sentiasa. Ruhani dia tu, jasad dengan makhluk tak apalah. Ni dah buat apa kerja syariat, asal tak bercanggah dengan syarak sudah. Tapi dalam dia ke, dalam kena dengan dia. Itulah pakaian Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai pelayan-pelayan mereka, Allah.
dan debu di kaki mereka itu. Dahsyat Syekh Abdullah Al-Mubarak, siapa dia kan? Sultan Muhaddisin, Amirul Mukminin fil Hadis, raja orang beriman dalam bidang hadis. Siapa dia? Syekh Abdullah Al-Mubarak, yang dikenali dengan Ibnul Mubarak. Dia punya karamat, dia boleh ambil daripada alam malakut, dan emas dia ambil. Bila diceraikan di sini, dia ambil pump, dia bagi muta'ah, bukan nikah muta'ah, muta'ah. Panjang cerita dia. Di siang hari dia berjuang, berjihad, di malam hari dia menebar ilmu. Apa di antara kalam dia kata, debu yang ada di kaki kuda Sayyidina Muawiyah nak banding dengan aku pun tak sama gitu. Debu kuda kaki Sayyidina Muawiyah tu lebih baik daripada aku gitu. Masya Allah. Padahal dia wali besar, ulama hadis besar, berjuang, berjihad. Dia panggil debu ni. Ini dia orang. Ni semua tawaduk. Tawaduk. Kita ni sikit-sikit tak pasal-pasal rasa macam baik. Ya, aku ni hebat ni dan macam dah betul aku. Malu dengan Ta'ala. Tu wali besar, ulama besar, muhaddis, ulama hadis kan. Ada karamat lah. Ya, dia kata debu yang ada di kaki kuda Sayyidina Muawiyah tu. Ya, Abang Muawiyah ni apa? Dia orang jahat, Syiah, dia bedal habis. Dia pun ada, kita kadang-kadang terpengaruh juga. Dulu buku teks aja tingkatan 6 ada kan. Dia komen Sayyidina Muawiyah, macam apa engkau tu. Kena komen Sayyidina Muawiyah. Ashabi kulluhum udul, sahabatku semuanya adil. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Mu ambil mana-mana lah, kamu akan dapat petunjuk Allah Ta'ala. Tu title sahabat kan jarang orang nak pergi komen sahabat, cermin muka kita tuan ni. Ni Syiah jahat ni. Ya, dia merata, dia mengebak, dia mengayap orang. Ya, mengayap, mengangkat macam babi. Jahat ni. Hentam sahabat, di kapi Sayyidina Abu Bakar, kapi Sayyidina Umar. Oh, dahsyat orang. Ya. Kemudian beri kabar gembira lah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul yang paling sempurna, kabar gembira jawab dia, alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan harta mereka, ya, yang dinisbahkan kepada mereka. Amwalahum, hum dinisbahkan kepada dia, padahal hakikat semua milik Tuhan semua. Ya, sebab tu kita ibadat dapat pahala semua. Tuan dia panggil apa? Ya, saham kosong ni. Orang dapat untung ni melabur saham juta-juta, ni tak ada saham, kosong dapat. Ya, kita tak ada apa pelaburan dengan Tuhan, kita tak ada pelaburan. Beri saham kosongnya kita dapat. Kita boleh buat ibadat, diri kita sendiri pun siapa bagi dia jadi. Hidayat ada pada kita, siapa beri dia, bukan kita beli pun. Ya, nak beli hidayat 1 juta ke 2 juta tak ada, tak laku duit kita kan. Bahkan orang yang jutawan kadang tak dapat hidayat, mati kafir ulama kan, yang mati tak Islam kan. Jadi maknanya itu semua benda besar. Ya, jadi hidayat dari dia. Petunjuk, inayah pertolongan dari dia, riayah pemeliharaan dari dia, semua dia. Dia apa yang ada kita ni hakikat tak ada apa, bayangan. Ya, sebab tu tak ada hak. Dan kita apa? Syifaul Qulub dia kata tak ada hak, tak sepatutnya. Ya, kamu nak seronok, nak berbangga dengan amal kamu, bukan kamu punya pun. Dan tidak segianya, bahkan malu kita kalau kita nak berbangga dengan amal, nak berbangga rasa hebat diri, tiba-tiba di akhirat dibaling dalam neraka Jahannam wal a'yazubillah. Kalau kamu dibaling dalam neraka Jahannam, tu dalam kitab tu, maka anjing dan babi lebih baik daripada kamu. Anjing babi tu tak masuk neraka. Tiba kamu ada akal, Rasul diutus, kitab diturunkan, tak reti bahasa lagi. Tu kalau bahasa halus sikit. Teruk sangat. Ya. Sebab tu jangan sekali-kali kita memandang kebaikan dan hebat. Tak. Kita ni pandang diri kita fakir, hina dengan Tuhan. Lepas tu dalam tekan Naqsyabandiyah suruh berjalan pun pandang kaki. Ya, adab dalam tekan Naqsyabandiyah suruh jalan pandang ibu kaki tu. Yang angkat kepala tunduk je lah. Dia malu dengan Ta'ala. Ya. Tu dia antara dia. Jadi dia banding sini apa? Debu pun tak sama. Allah. Ya, mereka yang menginfakkan amwal, yang mana dinisbahkan, diisnadkan kepada mereka itu pada zahir, diinfak bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Bila turun ayat ni Sayyidina Ali apa dibuat 4 kali dan siang dia bagi infak, malam dia bagi, kemudian bagi cara nyata, kemudian bagi cara sembunyi. Dia nak beramal dengan apa? 4 ni.
cara di malam dan di siang hari, secara tersembunyi dan terang. Sembunyi pun ada, terang pun ada. Cuma yang penting jaga dalam lah. Dalam jangan diberpusing kepada yang lain, terus kepada Tuhan. Iaitu di sepanjang waktu dan keadaan mereka demi mencari redanya Allah Ta'ala dan melarikan diri dari segala yang dapat melalaikan mereka dari Allah serta hukumannya. Itulah maknanya orang yang hebat, sentiasa di siang malam, pagi petang ataupun dan semua keadaan dia dengan Tuhannya, ia bersedap berlazat dengan Tuhannya. Allah, itu kehebatan cabun kan ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya, hebat tadi. Allah, kehebatan dia apa karamat dia tak boleh lawan. Karamat dia sentiasa bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berikan sahabat-sahabat tak nampak karamat pun kan. Yang nampak, yang tak nampak tak. Yang tak nampak tu pun tak boleh lawan dengan wali besar gitu. Taraf sahabat lebih tinggi daripada wali, sebab dia bersama dengan Rasulullah, pancaran nur Nabi sentiasa dengan dia. Allah karim. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya sesuai dengan potensi dan kapasitas. Banyak no indun banyak ya, mereka itu ya, makna kualiti mereka tinggi, tidak ada ya kekhawatiran, wala khaufun alai, tak ada ketakutan, khawatir terhadap mereka dari disia-siakan dan diabaikan. Mereka ni tidak ada khazan. Sebab apa? Dia sudah masuk makam makrifat dengan Tuhan kan, masuk jannatul muajjalah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya, semua sahabat dulu taraf tu. Ya, jannatul muajjalah dia dapat. Maka dalam syurga mana ada kegelisahan? Kalau ada gelisah tu bukan syurga lah. Ya, dalam syurga tidak ada sebarang kegelisahan, kerisauan, tak tenang. Maka kalau syurga di sana, syurga di sini makrifat itu, sebab orang masuk lain daripada para awliya, dia tak ada duka cita. Dan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia tak ada takut, tak ada hazard. Sebab apa? Swiss dia dah betul tak pum dia dengan Tuhan, dia connect je kalbi dengan Tuhan, habis tamat. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tidak akan dengan zikrullah, zikir mana sebut, zikir mana tawajuh, zikir mana muraqabah musyahadah lagi tinggi masuk ya. Itu semua tatmainnul qulub, confirm hati dia tenang, lapang. Kocik duit tak ada boleh tenang. Yang ni kocik berbonjol macam nak koyak, dia punya duit pening kepala kan. Sebab dia kan situ Swiss dekat dalam. Ya, bukan Swiss dekat kocik tu. Kadang lagi tebal lagi teruk. Dulu rumah tak ada apa, tak ada pagar. Tapi dah banyak pula patut sehat. Lagi pula dah pasang pagar, takut. Dah betul pasang jaga lah. Betul lagi sempatan takut. Lepas tu perasan pula macam ada orang apa? Kejar dia, ada orang hasad dia, ada orang ugut dia, macam-macam. Macam manusia kan. Ni kiri kanan rakib atid tu jaga tu. Tu lebih besar daripada ugutan. Ya, kau buat apa, kau batung, kau bercakap, semua dicatat. Dan semua tu akan dibawa di mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Ya, yang hebat di sana besok. Macam-macam manusia kan. Sebab apa dia takut ugutan? Sebab kalbi dia tidak dengan Tuhan. Tu jawab dia. Kalau kalbi kau dengan Allah, kau tak takut apa pun. Ya, hidup tetap mati. Dia taat Tuhan, dia mati, dia lawan Tuhan pun dia mati. Dia Islam mati, dia kafir pun mati. Dia senang mati, dia kaya pun dia mati. Miskin pun mati, tak mati. Apa yang takut? Mati tak dekat, dan makin dekat. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda akan datang, mati dia makin dekat. Tu selalu elak lah. Dia bersilap. Yang penting kita bersiap supaya pemergian kita meninggalkan dunia dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an. Oh, selamat. Tu je kita nak bincang. Yang ni yang kita nak fokus dan ya, sebab kita nak balik so biar diterima. Orang tak terima tak ada hal, jangan Tuhan tak terima. Ya, Tuhan tak terima habis naas kita. Nauzubillah.
Ini antara sifat mereka yang dipuji oleh Allah Ta'ala, ya. Disediakan bagi mereka tadi apa? Ganjaran, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat ganjaran pahala di sisi Tuhannya sesuai dengan potensi dan kapasitas kualiti amalan. Wala khaufun alaihim, ini mahal ni. Tidak ada kekhawatiran, takut tak ada terhadap mereka dari disia-siakan dan diabaikan. Wala hum yahzan, dan tidak pula mereka bersedih, tak ada hazan. Sifat siapa tuan ni? Kerana nasib dan tempat kembali yang tak ada, dia tak beriman. Sebab dia dah masuk lain kekasih Allah. Orang duduk lain kasih Allah, awliya adalah inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terang terpampang. Dia siapa yang nak kalbi dia tak ada hazan, tak ada duka-cita, tenang, tak ada takut, masuk lain dia bang. Masuk lain para awliya, insyaAllah tenanglah kalbi dia. Sebab obat dia dekat situ. Para awliya dia panggil doktor pakar ruhani yang boleh memimpin jiwa manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dipanggil khalifah, wakil-wakil yang rohani daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abila itu. Kemudian seterusnya qala ta'ala wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah